Saleh keluar, mohon sertai UMNO semula. Ini punca sebenar, Tun M sokong Syafiee calon Perdana Menteri. Mukhlis calon TPM, ini jawapan Mahathir. Jata negara dihina, mana jati diri DAP? UMNO Sabah sudah menerima surat permohonan bekas Bendahari UMNO Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak untuk menyertai semula parti, kata Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Bung Mohtaradin. Beliau berkata, surat permohonan Saleh itu diterima UMNO Sabah 1 atau 2 minggu lepas. UMNO sudah pun menerima permohonan Saleh secara rasmi dan saya telah memanjangkannya permohonan itu kepada Majlis Tertinggi UMNO untuk dipertimbangkan dan diperhalusi, sedang dalam proses diberi pertimbangan dan kelulusan. UMNO Sabah terbuka, iaitu kita membuka pintu kepada mana-mana bekas ahli dan pemimpin daripada mana-mana parti, termasuk daripada UMNO dahulu yang ingin kembali menyertai UMNO semula. Kita terima, katanya ketika dihubungi bernama di Kota Kinabalu. Terdahulu bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak telah membatalkan permohonannya untuk menyertai PKR selepas memikirkan secara mendalam dan mengambil kira landscape politik hari ini, termasuk pergolakan dalaman PKR. Saleh berkata, keputusan itu dibuat pada April lepas dan menurutnya, dengan pembatalan itu, beliau kekal tidak berparti sejak keluar dari UMNO pada 2018. Sejak kebelakangan ini, ramai bertanya kepada saya mengenai pendirian politik saya di sebalik apa yang berlaku dalam landscape politik negara, termasuk di Sabah. Pada Mac 2020, saya telah meminta permohonan saya ditangguhkan dahulu agar saya dapat bertemu dengan rakan-rakan seperjuangan dan membincangkan hala tuju kami di Sabah. Kemudian pada April 2020, saya telah meminta agar permohonan saya menyertai PKR dibatalkan. Dengan pembatalan permohonan itu, saya kekal tidak berparti sejak saya keluar dari UMNO pada Disember 2018, kata Saleh dalam catatan terbaru blog beliau salehsaid.com. Sebelum ini Saleh memohon menyertai PKR pada Oktober tahun lepas, iaitu hampir setahun selepas beliau bersama sebilangan besar kepimpinan UMNO Sabah keluar meninggalkan parti. Saleh berkata, beliau memohon menyertai PKR pada tahun lepas kerana ketika itu PKR adalah sebahagian daripada kerajaan persekutuan dan menurutnya Sabah harus membina hubungan kukuh dengan kerajaan persekutuan untuk kekal membangun serta berdaya saing. Saya memilih pada waktu itu demi kesinambungan kerjasama antara Sabah dan kerajaan persekutuan, katanya. Saleh yang pernah menjadi Menteri Persekutuan berkata, apapun keputusan diambilnya berhubung parti pada masa ini adalah berdasarkan pertimbangan teliti selain mengambil kira pandangan rakan seperjuangan dan akar umbi. Percaturan untuk mengetengahkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal sebagai calon baru Perdana Menteri bagi mengelak lebih ramai pemimpin Parti Warisan Sabah atau Warisan meninggalkan kapal. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, cadangan itu sekadar helah politik dan semua pihak termasuk pemimpin warisan tidak sewajarnya termakan dengan umpan terbabit. Tindakannya Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memberikan sokongan kepada Muhammad Syafiee, strategi untuk mengelakkan ahli Dewan Undangan Negeri daripada warisan untuk keluar parti. Baru-baru ini dua adun Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO berundur daripada kerajaan negeri diterajui warisan dan saya dimaklumkan bahawa lebih ramai bakal mengikuti langkah sedemikian. Jika lebih ramai adun meletakkan jawatan, kerajaan Sabah dikepalai warisan akan tumbang. Oleh itu Dr. Mahathir umum untuk sokong Muhammad Syafiee dengan harapan mereka akan tukar fikiran dan terus berdiri teguh di belakang Ketua Menteri mereka, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan ke kampung dusun orang asli. Dr. Mahathir sebelum ini menyatakan sokongan untuk mencalonkan Muhammad Syafiee sebagai Perdana Menteri bukan beliau sendiri seperti yang diutarakan sebelum ini, sehingga ia mencetuskan polemik baru dalam Pakatan Harapan. Kami sebulat suara bersetuju Datuk Seri Syafiee Apdal dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Dalam perbincangan beberapa parti sekutu Pakatan Harapan itu, mesyuarat terbabit antara lain bersetuju untuk mencalonkan masing-masing Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Mukhlis Mahathir
sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 dan Timbalan Perdana Menteri 2. Ismail Sabri yang juga Menteri Kanan Keselamatan berkata, setiap perkataan yang diluahkan Dr. Mahathir harus diteliti daripada sudut berlainan supaya tidak mudah terpengaruh dan membuat rumusan awal. Jangan lihat pencalonan Muhammad Syafiee sekadar dari sudut permukaan kerana ada sebab tersirat lain di sebaliknya, iaitu untuk menghalang lebih ramai ahli warisan meninggalkan parti. Saya harap mana-mana ahli warisan, APCO dan parti lain yang berhasrat untuk keluar meninggalkan kapal masing-masing teruskan hajat sedemikian. Ini disebabkan apa yang diucapkan Dr. Mahathir menjadikan Muhammad Syafiee sebagai Perdana Menteri tidak mungkin akan menjadi kenyataan, katanya. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui terbit rasa serba salah dalam dirinya apabila nama anaknya dicadangkan menjadi Timbalan Perdana Menteri 2. Bekas Perdana Menteri itu mendedahkan cadangan tersebut bukan daripada dirinya sendiri. Sebaliknya, nama Datuk Seri Mukris sudah disebut sebelum beliau mengeluarkan kenyataannya. Dr. Mahathir dalam kenyataannya mengesahkan sokongan terhadap Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri, manakala Datuk Seri Anwar Ibrahim dinamakan sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 dan Mukris Timbalan Perdana Menteri 2. Pengesahan tersebut dibuat selepas satu pertemuan tidak rasmi dibuat bersama Presiden Parti Amanah Negara atau Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng pada 22 Jun yang lalu. Cadangan ini tidak datang dari saya. Dalam kenyataan bersama Muhammad bin Sabu, Ketua Parti Amanah dan Lim Guan Eng DAP pada 22 Jun, pelantikan Mukris sebagai TPM2 sudah pun disebut. Saya berada dalam keadaan serba salah di waktu saya jadi Perdana Menteri kali pertama. Saya telah larang anak saya dari bergiat dalam politik, khususnya sebagai ahli parti kerajaan. Saya tidak hendak dituduh mengamal nepotisme, memberi keistimewaan kepada keluarga saya, katanya menerusi kenyataan. Dr. Mahathir juga berkata, beliau tidak pernah menghalang anak-anaknya bergiat aktif dalam politik dan membiarkan semua anaknya bergantung kepada diri sendiri. Namun beliau dalam masa yang sama tidak mempunyai hak untuk menentang cadangan agar Mukris dilantik sebagai TPM2. Tetapi apabila saya tidak lagi menjadi Perdana Menteri, tanggungjawab menjaga nama saya tidak sepatutnya dipikul berterusan oleh anak saya. Mereka dibebas untuk berpolitik. Jaya atau tidaknya politik mereka bergantung kepada diri mereka. Apabila nama Mukris dicadang untuk jawatan-jawatan tertentu, saya tidak ada hak untuk menentang kerana kepentingan diri saya, tambah ahli parlimen Langkawi itu. Menyedari cadangan ini dikritik hebat, bekas Perdana Menteri ketujuh itu walau bagaimanapun tidak memaksa sesiapa untuk percaya kepada penjelasannya. Sama ada penjelasan saya ini dipercayai atau tidak, terpulanglah kepada masing-masing. Sudah tentu orang yang bermusuh dengan saya akan bercakap sinis. Ini saya terima kerana memang pun ia adalah naluri manusia, ujarnya lagi. Sehingga kini Mukris masih belum memberikan respons berkaitan pencalonan dirinya. Pergerakan Pemuda UMNO mempersoalkan jati diri dan patriotisme pemimpin DAP dalam isu menghina jata negara. Ketuanya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan sikap itu terserlah apabila pemimpin DAP itu mempertahankan penerbit dan penulis buku tersebut atas nama seni dan kebebasan bersuara. Apakah atas dasar kebebasan bersuara, maka terhalallah segala bentuk penghinaan dan kebiadaban terhadap lambang kedaulatan negara. Apakah pimpinan DAP ini sudah hilang jati diri dan nilai cintakan negara sehingga tergamak mempertahankan perilaku curang terhadap jata negara yang merupakan maruah negara? Kenapa pimpinan DAP ini bagaikan sudah terhakis patriotisme dalam sanubari sehingga bertegas nak sentuh lambang kedaulatan negara kita? Soalnya dalam hantaran terbaru di Facebook miliknya. Beliau mengulas laporan Portal Malaysia Kini berhubung kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanah Rata Cheong Jok Kong yang membidas pendirian sayap UMNO itu terhadap penghinaan jata negara. Menurut Yok Kong, sayap parti itu tidak sewajarnya terlalu sensitif dengan isu penghinaan jata negara kerana ia bertentangan dengan seni dan prinsip kebebasan bersuara. Malah pergerakan Pemuda UMNO itu diminta untuk berhenti menimbulkan rasa takut kerana ia boleh menghalang masyarakat daripada meluahkan pemikiran mereka melalui seni. Ashraf juga menegaskan, sekiranya sikap seperti itu terus ditunjukkan pemimpin DAP malah menghalalkan tindakan penghinaan itu, rakyat sewajarnya memastikan hayat parti itu berakhir daripada terus berpolitik di negara ini. Kalau beginilah sikap DAP, maka memang wajar sekali Kerajaan Pakatan Harapan runtuh setelah hanya 22 bulan memerintah. Malah Pakatan Harapan dan DAP ini harus dikuburkan terus daripada persada politik negara
oleh rakyat, katanya lagi. Sebelum ini tular dalam media sosial, sebuah buku menggunakan visual mirip Jatinegara memaparkan seorang kanak-kanak berbogel di atas bulan dan bintang serta imej 2 ekor harimau diubah suai selain menambah bentuk seekor buaya di bahagian bawah yang biasanya tertera cogan kata bersekutu bertambah mutu. Penerbit buku bertajuk Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia, Chong Ton Sin dilaporkan berkata bahawa pihaknya tidak berniat untuk menghina Jatinegara serta ia berlaku secara tidak sengaja. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.